Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dan ada pun atas jalan tafsil, maka bagi kudrat itu 7 ta'alluq. Pertama daripadanya ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut kudrat itu pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan dengan dia. Dan keduanya daripadanya keadaan mungkin dalam masa yang sentiasa dahulu daripada adanya di dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia akan kekalkannya atas tiadanya, dikekalkan dia begitu. Dan jika menghendaki ia akan mengadakan dia, dijadikan dia dengan kudratnya, dan iaitu daripada segala bahagian ta'aluk qabdah. Dan ketiga daripadanya mengadakan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan kudratnya dalam masa yang sentiasa, dan iaitu pula ia setengah daripada segala bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Dan keempat daripadanya keadaan mungkin dalam masa yang sentiasa ketika ia mawujud dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan dikekalkannya atas adanya, nescaya dikekalkannya akan dia atas adanya. Dan jika menghendaki akan binasanya, nescaya dibinasakan dia dengan kudratnya. Dan kelima daripadanya membinasa oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan kudratnya, dan iaitu ia daripada segala bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Dan yang keenam daripadanya keadaan mungkin dalam genggaman min kudrat Allah Ta'ala, genggaman kudrat Allah Ta'ala, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan kekalnya atas tiadanya, dan nescaya dikekalkan atas tiadanya dan tiada. Dan jika menghendaki akan dia akan adanya, nescaya dijadikan dia dengan kudratnya, dan iaitu setengah daripada segala ta'aluk qabdah. Dan yang ketujuh daripadanya menjadi oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudratnya ketika bangkit pada kuburnya, dan iaitu setengah daripada bahagian ta'aluk tanjizi hadis. Dan telah diam segala ulama daripada ta'aluk kudrat dengan suatu kemudian daripada itu, iaitu keadaannya dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki ia akan dikekalkan atas adanya, dikekalkan dia atas adanya. Dan jika menghendaki akan binasanya, nescaya dibinasakan akan dia dengan kudratnya. Tetapi ini takdir dengan kita putuskan telik kita daripada segala dalil yang dibinasakan dia bagi syarak. Maka apabila dihimpunkan ini dengan yang 7 yang tersebut dahulu itu, jadilah jumlahnya 8 ta'aluk bagi kudrat atas jalan tafsil. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih ada kita atas hukumnya dia. Alhamdulillah, dialah yang menghidup dan mati, mengada dan meniada.
Alhamdulillah dihidupkan kita lagi, diberikan kita pula dengan kelengkapan melayakkan kita untuk berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Jadi kita nikmat Islam dan Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia jadikan hati sanubari kita ada minat yang berterusan untuk terus nak belajar mengenal Tuhan, supaya di hati sentiasa merujuk ke Allah Ta'ala dan sentiasa dalam ingatan. Dan kita sebut dia dengan ada perasaan Allah Ta'ala kita besarkan. Alhamdulillah, itulah dikatakan iman melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan yang berterusan, kesihatan, kelapangan masa berada dalam majlis yang mulia. Kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Hadirin sekalian, kita duk bicara ni masih dalam bab kudrat. Dasarnya wajib yakin Allah tentu sabit kuasa pada dia. Kita ni dalil di atas kekuasaan dia. Kerana kita ni adalah natijah daripada dia buat kita. Itulah kita. Semua makhluk ni adalah hasil daripada Allah buat kita. Barulah kita ada. Jadi tentulah sabit bila Allah buat kita, sabit kuasa dia. Satu sifat yang mula-mula sekali dibahas oleh ulama untuk menunjukkan sifat ni sungguh sabit di zat. Macam mana sabitnya zat pada Allah Ta'ala, dengan melihat apa yang ada pada diri kita dan keliling kita. Makhluk ni ada, tentulah yang mengadakan makhluk ni, tentu dia kuasa mengadakan makhluk. Jadi kuasa itulah dipanggil kudrat. Hak itulah mula-mula munasabah bicara mengikut sikun berfikir, supaya kita memang tak boleh nak tolak dan nafi, kerana kita ni sendiri adalah menzahirkan yang pada ilahi ada sifat kudrat yang zati, sabit pada zat Allah Ta'ala. Baik, itu dasar. Dan kita dah bicara ni sebab kuasa ni, kalau pandang kuasa saja ada istilah layak Allah Ta'ala nak buat apa saja nama mungkin. Kelayakan tu dipanggil suluhi, dan kelayakan tu azali lagi dipanggil suluhi qadim. Bila Allah Ta'ala laksana dan buat apa yang dia nak buat, yang nak dia buat tu berdasarkan ilmu dia dan iradah dia, bila dia laksanakan dia, itu dipanggil tanjizi. Dan bila tanjizi, maksudnya Allah Ta'ala lulus, cashkan, buatkan, laksanakan, dia adakan apa yang memang dia nak adakan dengan sabit ilmu dia dan iradah dia. Yang itulah dipanggil tanjizi. Dan tanjizi bila buat ke makhluk ni dipanggil tanjizi hadis. Okay. Jadi dua takluk itulah yang antara yang kita dah bicara yang lepas. Secara ijmali, secara ringkas, dua takluk buat kudrat. Ada takluk suluhi qadim, ada takluk tanjizi hadis. Jadi kita nak sambung ni, ada pun atas jalan tafsil. Kalau kita lihat atas jalan tafsil satu persatu, kudrat tu ada 7 takluk. Bahkan dengan apa dia saya baca sekali lalu tadi sampai ujung, atas takdir ada kebarangkalian suasana yang ke-8 nanti, ada istilah tafsir dia bukan 7 tapi sebenarnya 8. Dan macam mana boleh ada 7 ni? Kerana dia adalah pandang nisbah. Sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk satu, dan selepas dia jadikan kita, lepas tu dia akan mati yang kita, dan dia akan bangkit yang kita semula. Lepas bangkit semula tu memang tak akan ada istilah memusnahkan kita balik semula, tak ada. Pandang dari sudut perjalanan daripada sebelum Allah Ta'ala bagi ada kita, sampailah nanti kepada dibangkitkan kita di mahsyar. Lepas tu diperhitungkan kita apa yang sepatutnya diperhitungkan, dibalas macam mana janji dia untuk balas. Dan orang yang baik, yang beriman, kekal dalam syurga. Di sebaliknya akan dalam neraka dan kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Lepas tu macam mana kehidupan tu? Macam tu. Dia takkan ada dah
ataupun keberangkalian yang Allah Ta'ala musnahkan pula syurga neraka. Tak ada, tak pernah didengar, tak pernah ada. Pandang pada sudut perjalanan itulah maka ada bab kudrat ni, nisbah kuasa Allah Ta'ala berdasarkan yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita wajib iman berdasarkan satu peristiwa. Maka tu yang hasil atas jalan tafsil ni, nisbah Allah Ta'ala kuasa apa? Kuasa 7 atas jalan tafsil, bahkan 8 nanti. Baik, nisbah baca saya dah baca dah sekali lalu. Sikit saya nak sebut untuk ada istilah yang baru mungkin nak hadam. Faham tu baca sekali lalu, saya tak urai, insyaAllah. Baik, jadi saya sebut dah sekali lalu, boleh ada 7 ni pasal apa? Ada 7 ni pandang pada sudut nisbah Allah sebelum dijadikan makhluk, maka kelayakan yang ada pada dia, tentu dia boleh buat makhluk mengikut apa yang dia hendak. Hak tu dipanggil suluhi qadim. Ini satu. Dan bila yang tu kelayakan, tentulah Allah Ta'ala bila kelayakan tu ada, hak dia tak dalam ketentuan dia kan, dia nak putuskan nak buat macam mana, dah sabit dalam ilmu dia dan iradah dia, dia nak buat, ataupun dia nak kekalkan masih dia tak nak buat, terpulang pada dia tak kan? Istilah terpulang pada dia di atas kehendak dia. Ada istilah ulama sebut dengan istilah qabdah, ta'alluq qabdah. Satu lagi nama, mungkin nama tu baru, nama ni pun jarang sebut pasal dia bila tafsil baru disebut. Apa maksud ta'alluq qabdah ni? Asal makna qabdah ni genggam, daripada qabada. Ta'alluq genggam. Apa maksud genggam ni? Genggam pun satu istilah je, pasal mustahil pada orang Ta'ala ada tangan, dengan ada tangan ada genggam pula. Tapi dibahasakan genggaman ni nak menunjukkan dia di atas pilihan. Semua dalam genggaman Allah Ta'ala, maksudnya dia di atas pilihan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Hak dia sama ada untuk terus dikekalkan kita di asal tak ada, ataupun dia nak adakan dia di atas ta'alluq dalam kehendak Allah Ta'ala punya tu, dipanggil ta'alluq qabdah. Jadi suluhi qadim, sebelum buat, tapi dia memang layak buat, terpulang atas dia untuk ketentuan dia menentu nak buat ataupun tidak. Pada masa tu, atau istilahnya dipanggil ta'alluq qabdah. Boleh. Jadi akan jadi 7 ni pasal ni lah, pasal ada qabdah tanjidi hadis, qabdah tanjidi hadis, qabdah tanjidi hadis. Ya, habis. Pandang pada sudut tu nanti ada 7. Pandang pada sudut satu lagi, bila semua ahli syurga dah ke syurga, ahli neraka ke neraka. Kalau ikut ada qabdah tak mana? Hak Allah Ta'ala nak membinasakan semua yang telah diadakan untuk ditiadakan pula. Macam mana sebelum ni tiada qabdah. Kalau pandang pada sudut tu ada 8. Tapi yang tu tak ada, siapa? Ulama tak bahas. Yang ke-8 tu siapa? Tak bahas ke-8 ni pasal tak ada cerita Allah Ta'ala akan binasakan semua ahli syurga atau ahli neraka. Bahkan istilah yang datang apa? Khalidina fiha abada. Ahli syurga pun khalidina fiha, khalidin, kan? Neraka pun khalidin. Begitu juga ahli syurga, ahli neraka pun khalidin. Telah selesai semua, ahli syurga khalidin, ahli neraka khalidin. Satu ke-8 tu tak ada. Tapi atas, andai kata hak Allah Ta'ala pandang pada sudut kuasa saja, maka ada yang ke-8, istilahnya qabdah, untuk dibinasakan. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Jadi asal kita baru sebut tanjiri suluhi qadim, sebelum Allah Ta'ala buat makhluk ni. Lepas tu pandang pada sudut hak dia, genggaman, itu istilah qabdah tu, semua dalam ketentuan dia, dia nak buat ataupun tidak, tapi tak buat lagi, yang tu dipanggil qabdah. Lepas tu dia buat kita tu apa? Sekarang ni lah, sekarang ni.
Bila dibuat kita bagi ada kita, dia realisasikan, dia cash ke ada kita, itu dia panggil tanjizi hadis lah. Tanjizi hadis kan kita yang dia nak bagi jadi tu berdasarkan ilmu dia dan iradah dia. 3 ni bila macam ni kan kita ni dalam ketentuan Allah Ta'ala, dalam genggaman dia untuk dia nak bagi kita mati ataupun nak bagi kita hidup lagi, betul tak? Pilihan dia, betul tak? Hak dia, betul tak? Bila-bila dia boleh bagi mati kita, betul tak? Ataupun dia nak kekalkan terus kekal, boleh? Apa nama pula? Qabdah pula sekali lagi. Cuma tadi qabdah apa? Qabdah tadi tak ada nak bagi ada. Sekarang qabdah apa pula? Qabdah apa pula? Qabdah ada, nak bagi tak ada. Kita duk ada ke tak ada? Kita ni dalam qabdah ada nak jadi tak ada. Makhluk yang Allah Ta'ala tak bagi jadi lagi, tapi Allah Ta'ala memang nak bagi jadi. Dajjal misalnya, apa kehidupan selepas Dajjal pula tu, yang tu tak jadi lagi, disebab suluhi satu dan dalam qabdah Allah Ta'ala. Yang tu qabdah apa? Yang tu qabdah sebelum lagi jadi, tak jadi lagi, kiamat dalam ketentuan Allah Ta'ala. Jadi tak bagi jadi lagi. Okay, sekarang kita ni yang keempat lah, kita ni di atas qabdah Allah Ta'ala, sedar lah bila-bila dia boleh mati yang kita, pastikan kita mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Hidup dalam keadaan iman, mati iman. Lepas tu bila dah dalam qabdah Allah Ta'ala, dia mati yang kita. Dia mati yang kita tu, itu dia panggil tanjizi hadis. Tadi dah tanjizi hadis lah, ni tanjizi hadis apa pula? Ya. Tadi tanjizi hadis tak ada kepada ada. Yang ni tanjizi hadis ada kepada tak ada. Imam. Boleh. Betul bila tak ada lah tu, terpulang pada Allah Ta'ala lah nak bagi tak ada terus. Boleh. Ataupun nak diadakan kita balik dengan ditiupkan sangkakala yang kedua. Betul? Apa pula tu? Qabdah apa pula ni? Qabdah untuk Allah Ta'ala nak hidupkan semula ataupun kekalkan kita dah keadaan mati, yang dia dah mati yang kita, ataupun nak hidupkan semula. Qabdah sama ada nak hidupkan semula ataupun biarkanlah selagi Allah Ta'ala tak putus nak hidupkan semula, kita kekal dalam keadaan tiada setelah dia mati yang kita, ataupun telah dikiamatkan dalam ni. Qabdah itu berapa dah? 6. Selama-lama macam tu ke? Tentu tidak. Pasal apa? Janji dah, dia pasti akan perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala kedua, bangkit. Bila perintahkan suruh bangkit tu, atau apa? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis apa pula ni? Mengadakan semula makhluk yang telah dibinasa. Binasa dengan mati, binasa dengan kiamat. Itu 7. Kalau ikut ni sebah janji tak kat tu ya. Betul ya? Bila dah bangkit tu, selesailah semua, sampai ahli syurga ke ahli syurga, ahli neraka ke neraka. Habis, selesai. Adakah lagi satu qabdah pula, hak Allah Ta'ala untuk dia nak hidupkan, nak matikan pula semua ahli syurga dan binasakan semua apa yang ada ni. Ni sebab boleh kan? Boleh. Pandang pada situ, ada satu lagi takluk yang ke-8. Apa dia? Qabdah satu ni. Tapi kebanyakan ulama diam kan bicara bab tu. Siapa? Tak ada nas cerita bab tu. Jadi kita bicara 7 ni. 7 ni daripada nas, nisbah istilah Allah Ta'ala, dia nak buat kita sebelum kita ada, sampailah nanti selesaikan yang baik ke tempat baik, yang jahat di sebaliknya, dan kekal abadi siapa yang ada tempat baik di dalam syurga, siapa yang sebaliknya kekal abadi dalam neraka. Selesai. Janji dekat tu kan. 1-7 Badainya dan bijaknya ulama kita, dia
apa dia faham tu, dan yakin dia di atas apa janji Allah Ta'ala, dengan apa dia nak hurai pada kudrat ni, dia buat istilah satu-satu. Kita dengar macam mana, alhamdulillah, selesai. Memang kita yakin macam tu. Yakin kuasa Allah Ta'ala macam tu pula tu, bukan yakin kuasa yang yakin tak tentu hala, ataupun yakin tanpa ada ketentuan apa dia, tapi yakin dengan pastinya apa yang datang daripada Al-Quran, daripada hadis, apa yang memang pasti Allah Ta'ala nak bagi jadi, dan Allah memang kuasa bagi jadi, dan kuasa dia memang atas kata mutlak suluhi qadim, dia boleh buat apa saja, tapi dia bukan buat apa saja, dia mesti buat berdasarkan ilmu dia dan iradah dia. Satu ada tahap huraian ni sampai 7. Cuma kita lah ni kita apa? Kita dalam keadaan sekarang ni apa? Ni qabdah, hak Allah Ta'ala. Dia teruskan kekalkan ada kita, ataupun dia nak matikan kita bila-bila masa, anytime, anywhere. Dan kita la haula wala quwwata illa billah. Atas jalan sabab, usahakan jalan untuk hidup, elakkan jalan yang boleh membahayakan diri sampai istilah mati bunuh diri. Jangan buat kerja itulah. Carilah apa-apa sabab untuk manfaat, hindarkan diri pada mudarat, sentiasa dalam keadaan taat, Allah sentiasa diingat. Itu prinsip. Kita yakin di atas tu kuasa Allah Ta'ala. Inilah 7. Faham tu? Faham dah lah sampai hujung. Kita baca sikit. Baca kali kedua lah ni. Maka adapun atas jalan tafsil, maka bagi kudrat ada 7 ta'alluq. Pertama daripadanya ta'alluq suluhi qadim, iaitu patut kudrat itu pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan dia. Satu. Yang kedua daripadanya keadaan mungkin dalam masa yang sentiasa dahulu daripada ada, sebelum ada ni, semua tu dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika mengendaki akan dikekalkannya atas tiadanya, dikekalkan dia makhluk ni begitu. Dan jika mengendaki Allah Ta'ala akan mengadakan dia makhluk, dijadikan dia makhluk ni dengan kudratnya Allah. Dan iaitu daripada segala bahagian ta'alluq qabdah, istilahnya qabdah. Dan ketiga daripadanya mengadakan oleh Allah Ta'ala sesuatu dengan kudratnya dalam masa yang sentiasa. Masa yang sentiasa maksudnya masa yang duk berlalu, duk berjalan ni, dan iaitu pula ia setengah daripada segala bahagian ta'alluq tanjizi hadis. Jadi nombor 3 ni apa? Allah Ta'ala bagi ada, Allah Ta'ala cashkan, Allah Ta'ala jadikan. Macam kita lah ni Allah Ta'ala duk jadikan yang sebelum ni kita tak ada. Jadi kita ni nisbah dengan kudrat ni, kita dah duk tahap 3 ni. Suluhi qadim, qabdah, ni kita dah Allah Ta'ala tanjizi. Lepas tu kita nak sekarang ni berada dalam peralihan qabdah pula untuk tanjizi lain pula. Tanjizi apa? Tanjizi yang kita ni ada, dia akan tiadakan. Baik, itu 3. Dan keempat daripada keadaan tu, mungkin dalam masa yang sentiasa ni, kita sentiasa duk ada ni, ketika ia mawujud dalam kita dalam keadaan kita duk ada ni lah, waktu kita di dalam alam syahadah ni, alam dunia ni, kita ni dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika mengendaki dia akan kekalkan atas adanya kita macam ni. Dia panjangkan umur kita, dia lanjutkan usia kita, nescaya dikekalkannya akan dia. Istilah kekal tu maksudnya terus berikan kita kelangsungan hayat. Satu, ada orang tua, ada orang panjang, ada orang umur sampai 200 tahun. Untuk yang mati siapa? Dan juga Allah Ta'ala jika dia kendaki akan dibinasakan dia. Yang ni jantung, yang ni ada darah beku dalam otak, yang ni kanser, yang ni COVID tahap 5, tahap 6, tahap 7 kalau ada. Yang ni apa? Yang ni pasal kena langgar, yang ni jatuh bangunan, ni bunuh diri, yang ni kena bunuh, yang ni tak cukup makan, ni lebih makan,
ni kecil manis, ni darah tinggi, akan mati macam-macam hal tu. Semua tu dalam qabdah Allah Ta'ala. Dan jika mendaki akan binasanya, nescaya dibinasakan dia dengan kudratnya. Siap. 4. Baik. Jadi pada ketika itu, kita bila dah dibinasa tu, dan kelima daripadanya, bila kita dibinasa tu, jadi kena bayangkan kita masa tu duduk mati, duduk alam barzah. Sama ada alam barzah dengan mati, atau alam barzah dengan manusia yang akhir sekali dimatikan dengan ditiup sangkakala yang pertama tu. Yang kelima daripadanya, Allah Ta'ala binasakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kudratnya, dibinasakan kita, dimatikan kita, ataupun di kiamat yang kita, iaitu ia ni daripada segala bahagian takluk tanjizi hadis. Sekali lagi, ni tanjizi hadis apa? Tanjizi hadis mematikan dan meniadakan kita yang ada. Lepas tu, dan keenam daripadanya, keadaan mungkin dalam genggaman kudrat Allah Ta'ala, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika mengendaki akan dikekalkannya atas tiadanya, dan nescaya dikekalkan atas tiadanya. Dan jika mengendaki Allah Ta'ala akan adanya, nescaya Allah Ta'ala jadikan dia dengan kudratnya. Dan iaitu setengah daripada segala takluk qabdah. Keenam. Dan yang ketujuh daripadanya, Allah Ta'ala menjadikan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan kudratnya ketika bangkit daripada kubur, dan iaitu setengah daripada bahagian takluk tanjizi hadis. Tak mana tanjizi hadis? Allah Ta'ala hidupkan balik selepas daripada mati. Baik, itu 7. Kita cerita takat 7 lah. Dan dia kata telah diam segala ulama daripada takluk kudrat dengan sesuatu kemudian daripada itu apa? Itu dengan Allah Ta'ala hidupkan kita balik dengan kisah dibangkitkan kita semula apabila Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala kali kedua. Ulama diam daripada takluk kudrat selepas daripada itu. Tak mana ni? Iaitu keadaan dalam genggaman kudrat, dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala jika menghendaki akan dikekalkannya atas adanya, dikekalkan dia atas adanya. Waktu tu memang Allah Ta'ala kalau ikut janjinya dikekal lah. Tak ada dah orang akan mati kali kedua, tak ada. Mati ni sekali, tapi hidup 2 kali. Hidup 2 kali, mati sekali. Takkan ada selepas daripada ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka yang akan mati kali kedua. No, takkan ada. Tapi hidup 2 kali. Hidup sini, hidup sana. Mati sekali ya. Mati sekali ya. Baik. Dan jika menghendaki akan dibinasakan nisbah, kalau dia tidak, nescaya dibinasakan dia dengan kudratnya. Baik. Yang ni lah dia kata ulama diam. Tetapi ini takdir ni, yang ni lah takdir mana? Maksudnya ini andaian Allah Ta'ala binasakan semua makhluk setelah ditiupkan sangkakala kedua tu, dibinasakan pula sekali lagi pula setelah selesai semua makhluk ke syurga ke neraka. Takdir ini dengan kita putuskan tilik kita daripada segala dalil yang dibinasakan dia bagi syarak. Maka apabila baik, jadi dia kata ada andaian ini berdasarkan tilik daripada dalil yang Allah Ta'ala kalau dia nak kendaki, dia boleh binasakan apa yang dia telah jadikan. Pandang pada sudut tu qabdah. Ada qabdah lagi yang ke-8 tu. Maka apabila dihimpunkan ini, yang ke-8 ni dengan yang 7 yang tersebut, yang memangnya kalau ikut sampai 7 saja. Bila Allah Ta'ala tanjizi hadiskan dengan tiupkan sangkakala yang kedua, takkan ada dah istilah qabdah. Allah Ta'ala binasakan pula yang mana makhluk telah dibangkitkan semula supaya dimatikan pula kali kedua.
dan dibinasakan kali kedua, tidak akan berlaku sama sekali. Macam mana pun kalau kita himpun ni dengan yang 7 yang tersebut dahulu itu, jadilah jumlahnya 8 ta'alluq bagi kudrat. Dan 8 ni atas jalan tafsil. Jadi 8 ni pandang pada sudut nisbah. Kalau kita nak kata suluhi tu, kelayakan tu, layak tak? Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak binasakan setelah ahli syurga ke syurga lain ke neraka? Hak dia. Tapi berdasarkan janji, dengan ilmu dia dan iradah dia, dan apa yang sabit dengan kalam dia, sabit dengan sabda Nabi SAW, akan mati kali kedua kah semua makhluk ni? Tidak. Wajib yakin ahli syurga, bila syurga selesai dah semua yang dimasuk ke syurga kekal abadi. Ahli neraka yang memang takkan boleh keluar daripada neraka, yang ni pun kekal abadi. Itu yang 7. Kalau dengan tahap tu 7. Siap? Boleh? Faham? Jadi kalau faham dengan apa kita sebut tu, kita ni duduk di mana ni? Sekarang ni duduk nombor 4 kan? Asal suluhi, lepas tu qabdah. Sekarang ni dia tanjizi kan kita. Okey, memang tanjizi dah. Lepas tu apa sekarang? Qabdah dia, sama ada dia nak mati yang kita ataupun nak kekalkan kita masih ada atas alam syahadah ni. Kita duduk nombor 4. Jadi kita punya perjalanan panjang lagi lah. Lagi panjang tak mana? Kita faham elok pasal memang akhirat ni mana ada sudah lah. Duduk di alam barzah ada penutup dia dengan ditiupkan sangkakala kedua. Tapi bangkit pada tiup sangkakala kedua tu, mana ada penghujung lah. Penghujung dia sama ada ke tempat yang bahagia atau tempat celaka. Na'udzubillah. Mudah Allah bagi kita tempat bahagia, sana tu harapan, kat sini ikhtiar, kesungguhan, pentaklifan, usaha sedapat mana mungkin untuk ikut perintah Tuhan. Dalam masa yang sama, hati sanubari membesarkan dia, mentauhidkan dia, rujukkan dia, cari jalan macam mana untuk berguru, untuk belajar hukum hakam, macam mana untuk hidupkan hati, macam mana kalau atas istilah ulama bukan saja qalbi kena hidupkan, hidupkan roh, hidupkan sir, tu istilah-istilah lah. Kalau tak ada pun dengar je lah, dihidupkan hati sanubari kita. Macam mana supaya akal ni boleh sedar kita kepada yang maha kuasa. Itu pelajaran besar ni. Itu pelajaran besar ni. Itu pelajaran yang kita nak bagi hidup tahun ke bumi ni, hasil dapat tu. Itulah pelajaran besar dia. Tak ada dah pelajaran lebih besar dah tu. Dan pelajaran itulah atas istilahnya pelajaran iman, ilmu iman. Lepas tu dah ada ilmu iman, nak amal iman. Macam mana nak amal yakin ke Allah Ta'ala? Itu yang la haula wala quwata illa billah. Tanzihkan dia pada sifat kurang, mengiktiraf kita ni banyak dosa, banyak silap, banyak kealpaan. Kita ni serba kekurangan, banyak zalimi diri sendiri. Allah saja boleh ampun, mintalah hanya keampunan hanya pada Allah Ta'ala. Makhluk macam mana pun ada, tetap ada hubungan kita dengan makhluk. Selesaikan hukukillah ini, lagi betul, selesaikan hukukil adami. Jangan ada masalah hutang piutang, zalim tindas menindas, mengumpat, mencaci apa yang tak sepatutnya. Yang tu kalau berlaku ke kita, selesaikan dia. Siapa? Tetap ada perhitungan di sana tu. Perhitungan di sana. Jadi ayat ni lah nak diluruskan kita punya perjalanan supaya duduk sini ni betul. Jasad berhubung dengan makhluk, tapi hati sentiasa musyahadah Allah khalik makhluk. Dia punya ayat dan ilmu macam tu. Macam mana nak dapat? Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Nisbah kalau dengar pun dah faham pun sebenarnya boleh. Kalau nisbah sendiri kita susun lah, mana dapat kendiri lah untuk susun wirid, zikir, selawat, istighfar, baca Quran sehari-hari tu. Kalau nak lebih orang kata apa, bersungguh-sungguh,
Cari guru yang bersanad, yang memang dia tu ada kelayakan dan telah diberikan kelayakan oleh guru. Guru untuk dia pula mengajar dan mendidik secara khas macam mana nak tarbiyah tazkiyah nafsu kita ni, diri kita ni, supaya boleh sentiasa dalam keadaan taat dengan ada disiplin-disiplin perguruan, murid dengan guru, ada adab, ada khidmat, ada ta'aluk, ada majlis yang kena hadir. Pula tu dengan ada ketulusan hati sanubari, cerita apa masalah diri, supaya boleh kita ni diperbetulkan perjalanan untuk ke ilahi. Yang tu ngaji suku. Siapa berminat memang kena pergi jumpa ahli dia. Macam mana pun sedikit nasihat apa dia, jaga. Kadang-kadang takut terjebak pula, duk cari konon nak advance, dia tengok sesat. Hati-hatilah, pasal cukup banyak pahaman-pahaman sesat ni cukup banyak. Yang orang tak mau taat satu hal, orang nak taat ni pun ada dalam duk taat pun masih sesat lagi. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, dijadikan kita pula betul-betul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa pula gitu? Pasal kalau kita betul-betul jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul perjalanan ni, memang kita ni layak nanti untuk dapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu usahalah banyak mungkin untuk selawat. Pasal Rasulullah dia kenal kita sejauh mana, sebanyak mana kita berselawat dan salam atas dia. Sikit saya nak sebut dan kata sebanyak mana kita berselawat dan salam, banyak itulah Rasulullah kenal. Kalau saya lah, ni orang duk mengaji ramai contoh yang online kan, yang duk depan kan. Kalau ada orang ni dia jumpa kata dia, mak ayah saya kian assalamualaikum. Esok jumpa lagi, mak saya kian assalamualaikum ustaz. Mak ayah saya kian assalamualaikum ustaz. Nampak muka pun saya tahu lah siapa, bagi salam lah tu. Bagi salam lah tu. Ada orang nama pun kita tak pernah kenal, bagi salam pun tak biasa, mesej pun tak tahu. Dengan orang sentiasa duk bagi salam ni, mana kita kenal? Tentulah yang bagi salam dia. Saya nak sebut tu bandingnya macam mana? Macam itulah Rasulullah. Pasal kita berselawat ni, bagi salam kat Rasulullah ni dan berselawat salam atas Rasulullah ni, malaikat khas Allah Ta'ala bagi jadi untuk dia bawa selawat kita dan salam kita, bagi tahu kat Rasulullah, si fulan ni berselawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Bayang nak nama kita sentiasa dia sebut kat Rasulullah. Ahmad Ruzaini ni berselawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Banyak ni. Dia baca Dalailul Khairat, dia baca Salawatul Fatih. Contoh lah kan, saya buat misal. Macam mana? Rasulullah, malaikat tu dah sebut nama kita. Ahmad Ruzaini, 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 Ahmad Ruzaini. Saya bagi contoh saya lah kan. Tak adalah banyak mana pun kita selawat, tapi contoh tu. Kalau duk sebut tu, akhirat esok macam mana? Rasulullah macam mana? Mana Ahmad Ruzaini tu? Mana Ahmad Ruzaini tu? Nama dia aku kenal sangat ni. Malaikat tak betul-betul kita tahu ni. Contoh. Kalau tak pernah nama tu disebut, badah tak pernah bagi salam, tak pernah selawat salam kat Rasulullah. Beting ke kau mat aku? Aku tak biasa dengar apa nama kau. Malaikat dah beritahu, duk selawat dan salam. Dalam tahiyat pun kau tak sembahyang ke apa ke? Pasal apa? Kalau sembahyang pun habis-habis kau tak bagi terasa kau bagi salam dan selawat salam atas aku. Sekurang-kurangnya kau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau sembahyang pun tidak, jadah apa kau? Macam itulah kau ya. Tapi Rasulullah tak adalah bahasa kasar macam saya ni. Tapi kedudukan dan martabat jangan tak tahu, itulah kedudukan dia. Jadi tak bolehlah nak hanya memada dengan hanya berselawat dalam sembahyang aja. Jadi selawatlah. Cari majlis-majlis selawat. Tambah kita dah masuk bulan Rabiul Awal ni, kita Rabiul Anwar untuk istilah-istilah ulama. Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Siapa? Oh, dia ada tarikh yang bersejarah besar untuk terima kelahiran Rasulullah tu. Bahkan orang yang faham dengan Rasulullah ni, dia tak syarat 12 Siapa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah, kata orang salah.
Yakinlah bahawasanya diri kamu ni, kat diri kamu ni ada Rasulullah. Panjang huraian ulama tu. Antara makna zahir, antara macam mana kat diri kita ada Rasulullah ni, kat diri kita ni adalah satu dilalah dan penunjuk adanya kasih sayang dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dalil rahmat, dalil rahmatan lil alaminnya Rasulullah ke kita. Boleh faham tak jawabnya tu? Boleh? Tak faham? Kita ni mendalilkan benarnya ada Rasulullah. Macam mana kita ni mendalilkan benarnya ada Allah, kita ni membenarkan benarnya ada Rasulullah. Macam apa? Takkan ada makhluk semua ni melainkan Rasulullah lah penyebab rahmat dia. Tak boleh, faham? Itulah maksud antara yang ulama kita urai, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kamu, pada zat kamu ni ada Rasulullah. Mana Rasulullah kita? Bukan Rasulullah masuk dalam badan kita. Bukan maksud dia macam tu, kan bodoh faham tu. Tu yang Quran tu tau. Untuk apa maksud dia? Allah Ta'ala anna fikum Rasulullah, pada diri kamu ada Rasulullah ni. Tengok jasad kita semua ni, yang ni semua adalah sebenarnya menzahirkan Rasulullah, pasal jadinya kita ni adalah kerana Allah jadikan Rasulullah lah maka ada kita. Jadi kita ni mendalilkan benarnya Rasulullah, dan kita ni adalah manifestasi daripada Allah Ta'ala kasih kat Rasulullah maka ada kita. Itu antara makna yang sangat zahir disyarah oleh ulama, maksud wa'lamu anna fikum Rasulullah. Satu orang yang memang faham sungguh-sungguh ayat Quran tu, dan faham ni macam mana dia faham dan kenal Allah Ta'ala, arif dia dengan Allah Ta'ala, macam tu dia faham dan kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hidup, dalil besar menunjukkan Allah memang hidup, Allah menghidupkan kita. Kita bukan hidup sebenarnya, kita mati, mayat. Tu faham ke Tuhan. Ke Rasulullah pula macam mana? Yang memang Allah Ta'ala nak bagi ada, yang memang istilahnya martabat sangat tinggi si Allah Ta'ala adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kita ni apa kedudukan Rasulullah? Kita umat dia. Kita ni hasil dengan sebab Allah Ta'ala jadikan Rasulullah maka ada kita. Kita ni mendalilkan ke Allah, kita ni juga adalah dalil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama dulu punya dia punya kepahaman dalam. Satu mereka ni sangat cinta dan kasih Rasulullah gila punya. Selawat salam, salawat salam, selawat salam, selawat salam Rasulullah. Duduk saja-sajanya assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Duduk saja-saja ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pasal dia tahap kenal dan faham dia ke Rasulullah. Mudah Allah Ta'ala bagi kita duduk tempat tu, pasal itu aja jalan untuk balik ke sana. Tak ada dah nak selamat, melainkan ada hubungan selesai dengan Allah Ta'ala, dan ada hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kasih, ada cinta, banyakkan selawat dan salam atas Rasulullah. Kesana sikit lah. InsyaAllah sambung itu wal iradatu, artinya kehendak pula. Baik. Nak sambung boleh ya, masa dah ya, berhenti dulu. Ngaji dengar hadam sikit. Simpan terus, jangan simpan dalam buku. Simpan dalam buku, tutup buku, tutup kitab, habis semua. Untuk macam mana? Anak semat di hati. Macam ni maksud suluhi, tanjizi, qabdah. Satu jadi 7. Masya Allah. Lepas tu nak cerita tentang mana ni? Tentang kita ni adalah dalil ke Allah Ta'ala, kita ni dalil ke Rasulullah. Dalil ke Allah tu memang bisa dengar lah. Dalil ke Rasulullah ni pun ada macam tu ya. Sekali lalu saya sebut ayat Quran tu, kalau kita ada kita tafsir ulama, ada tafsir isyari, tafsir yang isyarat, cerita dan hurai wa'lamu anna fikum Rasulullah ni. Tenggelam kita dengar dia hurai macam mana kat diri kita ada Rasulullah ni.
Satu tambah para ulama tutup guru kita yang betul-betul ikut Rasulullah, itibak betul Nabi SAW ni, memang kita tengok mereka, kita akan ingat Rasulullah. Macam mana kita tengok makhluk, tengok matahari, ingat Allah. Tengok khasnya manusia yang beriman, tengok tutup guru para ulama kita, ingat Rasulullah. Dia boleh ingat Rasulullah. Pasal apa? Pasal dia menzahirkan macam mana akhlak dan perangai pada Rasulullah. Dengan keadaan dia sentiasa ingat Allah Ta'ala, jaga syariat dia, sangat ketatnya kehidupan dia untuk sentiasa patuh dengan syariat, dengan fardu, dengan sunat, jauhkan daripada apa-apa nama dosa dan maksiat. Jangan kata yang haram, yang makruh, yang khilaf aula. Kalau yang ni bawa lalai, boleh lalaikan kita pada taat, yang tu pun dia tinggal. Macam mana kita tengok tok guru kita perangai dia macam tu. Kalau kita dapat jumpa tok guru betul-betul macam ni, Rasulullah macam mana? Yang ada kat diri dia tu mendalilkan Rasulullah. Itu yang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang yang taat macam ni memang fikum Rasulullah. Betul-betul. Satu kita dapat jumpa tu guru alim ulama. Ada kesempatan kalau pergi ziarah, gilah ziarah, pergi jumpa dia mah. Tapi kenalilah memang betul-betul ulama. Kalau ular mak ni, ular dalam sebak ni jaga. Tu jumpa bukan nama berkat, lagilah berkat. Elok-elok pakai kepiah, tak pakai kepiah. Elok-elok pakai baju jubah, pakai tracksuit dengan t-shirt. Macam apa? Pergi jumpa ular mak. Ular mak. Jumpa babi dalam sebak. Apa dia? Habis dia pun tak pakai kepiah. Dia pun tak ada akhlak Nabi. Dia pun tak ada sibuk dengan Tuhan. Dia pun tak ada duduk zikir. Di bid'ah yang lagi. Bid'ah. Selawat pun bid'ah. Habis silap kita jumpa orang. Jagalah sikit. Hati-hati situ. Hati-hati. Ni musim Maulid ni, kita akan nampak peperangan akan berlaku. Golongan yang tak suka Maulid Rasul. Masa yang sama dia kata kamilah pejuang sunnah. Tapi cek, tak ada rupa pun kasih dengan Rasulullah. Jaga sikit lah. Jaga sikit. Situ dulu lah. Wal iradah. Sambung nanti InsyaAllah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda min syamsika wa lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.